Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam kelas PDPR Bahasa Melayu tahun 5. Tema yang ke-6, Sains, Teknologi dan Inovasi. Unit 16, Sains dan Kehidupan. Tajuk yang ingin kita pelajari pada hari ini iaitu Gerhana Matahari Cincin dalam standard pembelajaran 2.3.2. Dari segi standard kandungan 2.3 ini, kita akan membaca dan mengapresiasi pelbagai bahan sastra dan bukan sastra. Dari segi standard pembelajaran 2.3.2, kita akan membaca dan mempersembahkan karya sastra dan karya bukan sastra dengan pelbagai bentuk penyampaian. Dari segi objektif pembelajaran, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat membaca 6 perenggan dan mempersembahkan karya dengan pelbagai gaya penyampaian. Dari segi kriteria kejayaan, murid dapat membaca sekurang-kurangnya 4 daripada 6 perenggan dan mempersembahkan karya dengan pelbagai gaya penyampaian. Murid-murid, ini ialah paparan teks yang terdapat di dalam buku teks kalian. Aktiviti yang pertama, seperti biasa, kita perlu membaca dan memahami teks yang diberikan. Di mana teks ini bertajuk Gerhana Matahari Cincin. Mari kita baca bersama-sama. Farisha menyampaikan syarahan sains sempena Minggu Sains, Teknologi dan Inovasi sekolahnya. Indah berbalam awanan petang, burung merbah di perdu ara. Pemanis kalam, selamat datang, salam sembah, pembuka bicara. Tampilnya saya dalam arena syarahan ini untuk membicarakan tajuk Gerhana Matahari Cincin di Malaysia. Warga SK Seri Makmur yang saya hormati. Gerhana matahari cincin berlaku apabila kedudukan bulan di antara bumi dengan matahari berada pada posisi jauh dari bumi. Oleh itu, saiz bulan yang dilihat dari bumi sedikit kecil dan tidak dapat menutupi keseluruhan piring matahari. Dianggarkan 94.09% permukaan matahari akan dilitupi oleh bulan ketika fasa kemuncak gerhana matahari cincin. Sesungguhnya, fenomena alam ini telah dapat kita saksikan di Malaysia, misalnya di Tanjung Piai, Johor dan di Serian serta Samarahan, Sarawak. Namun begitu, fenomena ini tidak boleh dilihat langsung dengan mata kasar kerana sinaran terus matahari sangat terang dan berbahaya. Oleh itu, cermin mata khas diperlukan. Gerhana matahari cincin telah menyebabkan fenomena air pasang besar di pantai barat dan perubahan keadaan terang pada siang hari kepada keadaan gelap seperti senja. Berdasarkan hujah dan fakta, jelaslah ilmu astronomi perlu kita pelajari agar kita lebih memahami kejadian alam ini. Saya akhiri syarahan ini dengan 2 rangkap pantun. Burung kenari di batas kali, cantik tak kala dipandang mata. Gerhana matahari muncul kembali, peredaran cakrawala di alam semesta. Bawa Dian mencari tekukur, nampak rusa tegak mendadak. Hayati kejadian dengan bersyukur, ilmu angkasa mantapkan di dada. Jadi itulah syarahan yang telah disampaikan oleh Farisha dalam sebutan dan intonasi yang sesuai. Di awalnya, Farisha telah memulakan syarahannya dengan satu rangkap pantun. Menyampaikan syarahan sempena Minggu Sains, Teknologi dan Inovasi sekolahnya. Kita lihat, dalam syarahan ini, dia menceritakan tentang gerhana matahari cincin di Malaysia. Gerhana ini berlaku apabila kedudukan bulan di antara bumi dengan matahari berada pada posisi jauh dari bumi. Jadi kita akan dapat lihat saiz bulan yang dilihat dari bumi sedikit kecil dan tidak dapat menutupi keseluruhan piring matahari. Dianggarkan 94.09% permukaan matahari dilitupi oleh bulan ketika fasa kemuncak gerhana matahari cincin. Kamu boleh lihat contoh gerhana matahari cincin ini dalam buku teks kamu. Ataupun kamu boleh melayari internet untuk mencari, melihat sendiri dari segi video, rakaman dan sebagainya. Fenomena ini kita akan dapat saksikan di Malaysia
seperti di Tanjung Piai Johor dan Serian serta Samarahan Sarawak. Tapi gerhana ini kita tidak boleh lihat dengan mata kasar dan memerlukan cermin mata khas, kerana cahaya ataupun sinaran terus pada matahari sangat terang dan ia akan berbahaya kepada mata kita. Ya, gerhana matahari cincin ini juga menyebabkan fenomena air pasang besar di pantai barat dan berlakunya perubahan keadaan terang pada siang dan akan beralih kepada gelap seperti senja. Ini merupakan ilmu astronomi yang perlu kita pelajari dan cikgu pasti kamu akan belajar topik ini dalam subjek sains. Ya. Sebelum kamu mempelajari tajuk ini, lebih baik kamu mencari dahulu maklumat topik astronomi ini supaya kamu akan lebih memahaminya pada masa akan datang. Di akhir syarahan ini juga, Farisha telah mengemukakan 2 rangkap pantun, ya, di mana Farisha memberi penekanan dalam pantun ini bahawa gerhana matahari muncul mengikut peredaran cakrawala di alam semesta dan kita sebagai manusia perlu merasa syukur dengan kejadian yang telah diberikan oleh Allah dan sentiasa memantapkan ilmu kita dengan ilmu astronomi, ilmu angkasa. Ini contoh gerhana matahari cincin tadi, bagaimana ia berlaku dan kita boleh melihat sendiri gerhana ini dalam tempoh-tempoh tertentu. Okey, jelasin murid-murid. Tugasan kamu perlu menyampaikan cerita ataupun syarahan ini dalam bentuk sebutan dan intonasi yang betul secara rakaman audio. Kita teruskan. Okey. Seperti biasa, cikgu ada sediakan latihan interaktif suku game di bahagian penerangan video. Kamu boleh klik link tersebut dan menjawab soalan berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, fenomena gerhana matahari cincin. Okey, kamu boleh jawab soalan yang dikemukakan daripada penerangan yang telah kita kongsikan sebentar tadi. Okey, berdasarkan tajuk kita pada hari ini, nilai murni yang boleh cikgu beritahu ataupun terapkan iaitu kita mestilah mendalami ilmu astronomi untuk kita mengetahui tentang perlakuan-perlakuan alam semesta yang telah dijadikan oleh Allah, dan di situ kita akan dapat memupuk rasa kesyukuran. Ya, nikmat ataupun keistimewaan yang ditunjukkan oleh Allah ini sangat unik. Okay, jadi marilah kita sama-sama menambah ilmu astronomi supaya kita lebih dapat memupuk sikap kesyukuran dalam diri dan menjadi masyarakat yang sentiasa peka dalam ilmu sains. Sampai di sini saja perkongsian cikgu tentang PDPR pada hari ini. Kita akan berjumpa dalam kelas yang seterusnya. Ingat pesanan saya, anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.